bab tentang menyetubuhi perempuan tawanan perang. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghantar satu pasukan pada hari Hunain ke Autas. Mereka bertemu musuh dan memerangi mereka, lalu menang dalam melawan mereka, kemudian mendapat sekian ramai tawanan perang. Orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semacam berasa bersalah untuk menyetubuhi mereka, kerana mereka adalah isteri kepada orang-orang musyrikin. Maka Allah menurunkan berhubung dengan perkara ini firman-Nya, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum, dan perempuan-perempuan yang mempunyai suami itu pun haram juga kepada kamu, kecuali hamba-hamba yang dimiliki tangan-tangan kanan kamu. Maksudnya ialah mereka halal, mereka yakni hamba sahaya perempuan itu halal kepada mereka, yakni orang-orang Islam, apabila habis iddah, apabila iddah mereka itu habis. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Darda bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dalam suatu peperangan melihat seorang perempuan yang sara, seorang perempuan yang sara, mengandung dan hampir nak beranak. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barangkali tuannya telah menyetubuhinya. Mereka menjawab, ya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu an al'anahu, saya berasa sangat, terasa sangat atau berasa sangat nak melaknat orang ni dengan suatu laknat yang akan masuk bersamanya ke dalam kuburnya. Bagaimana dia akan memberikan pesaka kepadanya, ini kepada anak dalam kubur, padahal ia tidak halal kepadanya. Bagaimana dia akan menjadikannya, yakni anak yang di dalam kubur, khadam, sedangkan ia tidak halal kepadanya. Dengan syaratnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dan beliau memarfu'kan hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berhubung dengan tawanan perang Autas, yang perempuan, la tuta'u hamilun hatta tadha'a, tidak boleh diwati, yang disetubuhi perempuan yang mengandung sehingga dia bersalin, beranak, dan tidak boleh juga yang tidak mengandung selagi dia tidak berhaid sekali, selagi dia tidak selesai berhaid sekali. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ruwaifi' daripada Hanash As-San'ani,
Dia meriwayatkan daripada Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari, katanya Ruwaifi' pernah berdiri untuk berucap di hadapan kami. Katanya, ketahuilah, sesungguhnya aku tidak akan berkata kepada kamu kecuali apa yang aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan pada hari Hunain, atau bersabda pada hari Hunain. Katanya, tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menyiram airnya pada tanaman orang lain. Maksud beliau ialah mendatangi, yakni menyetubuhi perempuan-perempuan yang mengandung. Dan tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian an yaqa' ala imra'atin, bukan pada jatuh atas perempuan, yakni menyetubuhi seseorang perempuan tawanan, hatta yastabri'aha, sebelum dia pastikan kesucian rahimnya, kekosongan rahimnya. Dan tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menjual harta ghanimah sebelum ia dibahagikan. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan hadis tadi juga, cuma dalam riwayat ini perawinya ada menyebutkan sehingga dia beristibra', yakni menunggu, memastikan kesucian seseorang perempuan itu, ataupun dia dipastikan tidak mengandung, dengan datang haid satu kali. Perawi menambahkan di dalam riwayat ini sabda Nabi SAW, dan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia menaiki kenderaan daripada harta faid orang-orang Islam, sehingga apabila dia menguruskan kenderaan itu, binatang itu, barulah dipulangkannya ke dalam harta faid orang-orang Islam itu, yang ke tempat simpan, ke tempat menyimpan harta faid orang-orang Islam itu. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia memakai kain daripada harta faid orang-orang Islam, sehingga apabila dia memburukkannya, melusuhkannya, baru dipulangkannya ke tempat menyimpan harta faid orang-orang Islam. Kata Abu Dawud, al-haidah, perkataan al-haidah yang tersebut di dalam hadis ini tidak mahfuz. Sekat tu tengok semula. Ini bab tentang wati. Wati. Zaman dulu bahasa kitab-kitab lama ni dia sebut wati. Bahasa Arab asalnya wat'i. Wat'i. Tapi bahasa dia Melayu dia jadi wati. Waktu kita tak apa sedap tu kalau orang nama wati tu. Orang perempuan kan ada dia pengaruh lama lah, pengaruh bahasa Sanskrit. Memanglah dia menunjukkan orang perempuan wati-wati. Tapi kan kita sudah tinggal lama dah Sanskrit tu. Orang tak ingat apa waktu tu. Orang duduk ingatnya Arab. Kita lebih dekat dengan Arab. Sebab Arab tu mari kemudian, Islam tu mari kemudian lagi. Jadi bila sebut wati-wati, pada orang ngaji sikit lah. Itulah. Tak ada gapo, ni masalah bahasa je, cumanya bunyi itu. Maksud dia hanya menyetubuhi, berjimuk. Jimuk lah. Itu yang kita kata sikit dengar tu. Bab wati sabaya. Sabaya yakni perempuan-perempuan tawanan perang. Apabila dia
ditawan, maka dia jadi hamba sahaya. Cara zaman itunya, ketika mana sistem hamba ni berjalan. Jadi pada ketika itunya, salah satu punca jadi hamba abdi ialah melalui perang. Melalui perang. Jadi sabaya tu maksud dia tawanan perang. Umumnya dia lebih bermaksud kepada perempuan dan kanak-kanak. Kalau apa ni, orang-orang lelaki tawanan perang tu dia panggil asra. Asra. Jadi hak ni maksudnya anak buah dia, anak buah apa di pihak musuh yang berperang. Oleh kerana apa ni, masalah bersetubuh dengan hamba ni dia ada kaitan macam nikah juga. Jadi sebab itu selalunya dia ada dalam bab perkahwinan ni, dia ada sebut benda ni. Sebab ini adalah salah satu bentuk persetubuhan yang dihalalkan oleh Allah juga. Walaupun tidak nama menikah, tidak ada mas kahwin, tidak ada gapo-gapo, cuma dia ada lah beberapa perkara lah, iaitu dia tidak ada mas kahwin misalnya, kita kata tidak ada hak siapa pak kau gapo kau, tak ada. Kalau seseorang tu dia ada bini pak dah pun, kalau dia duduk di zaman tu lah, duduk di zaman tu dia ada bini pak dah, dia boleh lagi memiliki hamba sahaya. Hamba saya tidak terhak siapa-apa. 10 orang, 20 orang. Orang zaman itu memang ada jadi ramai anak tu. Zuriat dia kira zuriat dia juga. Dia kira zuriat dia juga. Jadi bem-bem-bem tu begitulah. Apabila dia merdeka, anak tu ayah. Hak merdeka tu jadi merdeka lah dengan secara tidak langsung. Itu bezanya hak Islam ni dengan hak kafir. Jadi hak Islam terima sistem hamba ni bukan kerana dia yang memulakan, tidak. Tu orang ramai kena fahamnya. Tapi cerita ni lah, ni orang tak nampak, orang tak timbul persoalan tu kepada hak mengaji sejarah, hak baca kitab-kitab ni, dia mungkin berapa macam Islam ni membenarkan perhambaan. Membenarkan perhambaan tu. Mana manusia ni dibuat hamba lah, boleh dijual, boleh dibeli. Dia tidak tahu cerita zaman itu. Cerita zaman itu bukan Islam yang memulakan sistem ni. Orang kafir sudah beribu tahun dah berjalan sistem ni, daripada zaman Nabi Ibrahim siapa, kemudian tu memang duduk lagu tu lah. Mana-mana masyarakat pun tidak khusus dengan Islam. Kalau Islam buat tu sebenarnya sebagai tindak balas terhadap orang kafir. Sebab apa? Kalau orang dia tak ada masalah apa-apa lah, sama-sama kafir pun, kalau perang hak mana kalah tu musuh dia tu, jadi anak buah dia, jadi hamba saya. Termasuklah yang ditawan orang lelaki tu, kalau tidak dibunuh enggak jadi hamba saya. Gitu cerita. Demo tu bila buat hamba kepada kita, jadi gapo dia? Tindak balas kita yang boleh menyebabkan mereka tu jadi beringat. Tidak sedar hati. Tidak sedar hati, iaitu kita guna buat serupa dia juga. Cuma oleh kerana agama kita agama fitrah, agama kemanusiaan, dia jagalah juga, tidaklah siapa teruk buat tu serupa orang kafir. Walau bagaimanapun sekadar untuk menginsafkan, untuk membuat dia memikir, tidak sedar hati, cukup. Sebab kalau dalam sistem perhambaan hak dulu, hak orang kafir gunanya zaman jahiliah di kalangan orang Arab, ataupun bukan orang Arab saja, dia tidak khusus dengan Arab, seluruh dunia lah, boleh katakan pada masa itu mengamalkan sistem ini. Tidak pelik langsung kalau Islam buat. Bahkan pokok dia duduk peliknya, Islam ni banyak ubah tu sehingga jadi ngek-ngek, tidak berat. Tak ada dah hak susah supaya orang buat. Hak tu dia takutnya. Gitu benar. Bukan makna Islam memulakan. Jadi bila dia tahu orang Islam ataupun tahu mana-mana musuh dia lah, pihak musuh, dia boleh seorang perempuan itu buat hamba, menyetubuhi dia supaya isteri. Lepas tu dia boleh berkongsi dengan orang lain,
dia boleh bui ke orang lain, ikut suka hati. Dia gitu. Tapi kalau dalam Islam, antaranya masalah apabila disetubuhi ni, dia tak boleh ada orang lain setubuh. Tu beza dia. Misalnya kalau seorang tu dia pergi perang, dia boleh dia lah hamba perempuan tawanan tu, kemudian jadi hamba. Katakanlah dia setubuh, dia tak boleh dah nak jual ke, nak gapo tak boleh. Nak bui ke orang lain ke. Sedangkan hak zaman jahiliahnya, kalau orang mari di rumah, sebab kalau ni agak-agak akad tel, akad aitel kau waktu beg nak jamu tetamu. Begitu. Hamba saya ni dicadai. Mana-mana tetamu mari kan, tak apalah. Tak bawa bini, tak ada apa seorang pun mari, dia bagi bilik untuk melayan orang tu. Dan perempuan tadi dia sudah setubuh hidah, kau tidak setubuh itu tak kisah, tak cara. Gitu cara je. Islam tak bui benda lagu tu, tak bui. Itu antaranya. Lepas tu banyak pula dalam hukum-hukum Islam ni, kalau kita perhatikan, buat salah gini kena merdekakan hamba, buat salah gini kena merdekakan hamba. Jadi banyak benar ruang-ruang untuk hamba tu merdeka. Tak kira lah, ada setengah-setengah kesalahan tu hak boleh dimerdekakan, ialah hak Islam, hamba Islam. Tu kelebihannya. Kalau Islam ada kalanya tidak syarat Islam, asalkan hamba merdeka, boleh bebas juga. Jadi kalau dalam keadaan hamba tu, kalau dia Islam, ada keistimewaan lagi. Kalau tidak Islam pun ada juga keistimewaan. Tidak serupa kalau dia ditawar di negeri orang kafir. Teruk benar lah dia buat hamba abdi sungguh. Ada pun dalam Islam ni dah tanggungjawab terhadap Allah. Kalau dia ni orang Islam, dia kena lepaskan hamba dia tu buat ibadat, semayang, nak puasa, nak gapo. Tak boleh sekat halal. Dia tak boleh. Banyak perkara lah hak berubahnya. Hak berubah apabila Islam ada. Cumanya hak dia jadi berasa tak sedap. Setiap manusia dia akan mikir, dia akan jadi susah hati, ialah apabila isteri dia tiba-tiba molek-molek isteri dia dengan sebab perang saat ni, sebab dia suruh perang. Jadi kalau perang, bila kalah, isteri dia tu halal kepada orang lain. Itu berasa tak sedap. Jadi mikir banyak kali lah, nak perang pun tahu kau akibatnya. Anakmu, binimu boleh jadi hamba saya kepada orang, hak selama ni mu seorang aja. Binimu betul benar binimu jadi hamba. Jadi hamba maklum lah setara mana hamba. Sekarang yang keduanya disetubuhi oleh orang, ditiduri oleh orang lain. Tu berat kepada jiwa manusia. Tak kira Islam, tak kira kafir, benda tu dia berasa tak sedap. Itu. Jadi sebenarnya dia cara lagu ni tindak balas nak suruh mikir orang kafir. Satunya dia tidak sedap hati. Satu, kalau pokok kita kena jadi hamba, jadi tawanan, sedap hatilah dia. Tak apa. Sebab orang kita kalau dia tahu orang Islam ni bukan jenis betul benda, dia akan kata begitulah. Orang jenis jenis agama, dia tak akan buat apa-apa kepada anak bini kita. Sedap lah, sedap hati. Ni dok anak bini kita pun jadilah sebab kita buat. Dia buat tu tidak lebih. Kita tahu hak dia buat tu kurang, tapi setara tu pun cukup dah untuk cocok manusia ni, biar dia mikir, bagi kesedaran. Itu sebenarnya cerita-cerita ni. Lepas tu dia banyak pula bagi hamba saya tu banyak pula lah pecahannya. Jadi hamba saya ni dalam Quran sendiri sebut, dan hak ni tidak termasuk dalam hukum mansukh. Apa Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak mansuhkan hak ni. Nabi SAW, sahabat-sahabat dia pun tak ada rayak hak ni mansuh untuk selama-lamanya supaya benda lain. Tak tahu. Kira-kiranya takut nak jadi pula, tak tahulah. Tapi setakat hak kita hidup ni, hamba tu tak ada. Hamba tu tak ada. Boleh jadi suatu hari nanti kalau orang kafir buat gitu pula kita boleh buat balik. Tapi syarat dia buat dulu. Kita nak buat dulu tak boleh. Itu syarat. Jadi kira-kiranya hak ni, hukum ni tidak mansuh. Cuma dia panggil hukum mu'allaq, hukum tergantung. Tergantung mana selagi mana orang kafir tak buat gitu.
Jadi kalau dia pun tak sih, kita lebih-lebih lagi tak sih benda lagu tu. Bukan kita nak sangat benda lagu tu. Tapi kalau dia mau buat, kita ada senjata juga. Gitulah seolah-nya. Kadang-kadang orang simpan senjata tu di rumah dia lah, sepanjang hayat tak guna sikit abuk karat. Dah tak ada berlaku apa-apa, tapi senjata ada. Bukan tak ada. Sekiranya berlaku, nak buat mana? Lopak saja lah kalau tak ada apa satu kan. Lopak saja. Ni kalau ada senjata, boleh juga. Begitulah seolah-nya hukum ni kepada orang Islam macam senjata. Sampai masa dia kita boleh guna. Tapi kita nak guna, tak nak guna, tak boleh. Simpan. Begitulah. Simpan mana? Dalam kitab. Simpan. Alladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Apa ni? Orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali mana dijaga kemaluan, tidak guna koksi, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau dia sebut dalam Quran semua banyak kali, bukan setepak, ataupun hamba sahaya yang dimiliki tangan kanan mereka. Dimiliki tangan kanan mereka maksudnya miliki secara sah dan penuh tanggungjawab. Itu maksud tangan kanan, bukan tangan kiri, tangan kanan dia guna. Jadi makna hamba sahaya tu dimiliki secara sah. Fa innahum ghairu malumin. Di dua tempat ni tidak tercela. Kalau digunakan kemaluan, orang kita kata seks lah, melepaskan nafsu, di dua tempat tadi tidak tercela, tak apa. Tapi sekarang ni tinggal isteri, hamba saya tak ada. Sebab apa? Orang kafir tak buat, orang kafir pun tak sih. Jadi kita lebih-lebih lagi lah tak sih. Supaya benda-benda lain juga perang. Orang kafir tak sih, kita lebih-lebih lagi tak sih. Begitulah. Jadi ini termasuk dalam bab wati ataupun jima' dan menyetubuhi hamba, orang-orang tawanan, perempuan-perempuan tawanan yang kemudiannya menjadi hamba. Asal perkara lagi, dalam Islam ni dia hanya ada satu je sumber hamba, nak jadi hamba dia terima. Tapi sekat tu tak boleh rekod lain. Tidak serupa zaman jahiliah, orang kafir serata dunia dulu, dia nak boleh jadi hamba ni tidak nanti mana. Kalau judi pun boleh jadi hamba juga. Kalau judi, dia pertaruhkan dalam perjudian dia, taruh orang dia, bini dia, anak dia. Jadi kalau kalah dia betul jadi hamba kepada hak menang berlawan judi dengan dia tu. Siapa tahu. Lepas tu kalau dicolik wak lari mana-mana jadi hamba. Dia dakwa itu hamba dia habis. Sampai tak ada siapa dia nak kata enggak. Boleh juga jadi hamba dengan cara begitu. Tapi Islam hari semua tak ada tu. Semua tak ada. Dalam bentuk mana-mana pun tak ada kecuali kisah perang. Hak tu je. Satu-satunya sumber untuk jadi hamba. Lepas pada dia perang tu jadi hamba, dia akan keturunan tu ada lah. Kalau selagi tak ada orang merdeka dia kan, tu lah. Tapi ke mana-mana pun punca dia tu tidak banyak. Antaranya kalau orang merdeka bersetubuh dengan hamba tu, bila boleh anak tu jadi merdeka, jadi kurang. Berbeza dengan cara sistem jahiliah tu. Kalau tuan tu setubuh dengan hamba tu, anak tu terus jadi hamba juga. Anak tu jadi hamba dia pula. Dia tak cara. Jadi tu beza banyak lah. Banyak beza. Jadi di sini Imam Abu Daud buat tajuk ni sebab berkaitan dengan ada semacam perkahwinan juga yang menyebabkan jadi sah ataupun halal menyetubuhi perempuan tu. Kalau tidak tak boleh lah. Tak ada akad gapa-gapa, tak ada.
Cuma bila sah dia ni bahagian dia dalam perang, bagi-bagi ni bahagian dia. Boleh ke dia? Boleh lah. Syaratnya akan datang lah dia sebut ni. Kalau baru boleh kita, dia tu masih lagi mari kota, kena tunggu dulu. Biar sekurang-kurangnya sekali mari kota. Tanda, sebagai tanda rahim dia tu, kandungan dia tu bersih, dia tidak mengandung. Itu cara. Itu hak Islam buatnya. Hak kafir tak cara dia. Ikutlah mengandung ke apa-apa, dah jadi hamba ikut. Ni tidak. Tak boleh. Dia kena tunggu. Kalau dia sudah mengandung, tak boleh juga. Seperti yang kita baca tadi, hadis tadi, Nabi SAW nak laknat orang yang buat kerja lagu tu. Mana hamba sahaya perempuan yang mengandung dengan suami dia hak dulu, ataupun ikutlah tidak suami dia ke, hak dulu mengandung, kita setubuhi dia. Itu tak boleh. Dia kena tunggu siapa dia beranak. Ikutlah berapa bulan. Kalau sementara lah, betul lah sementara nak beranak dah, sementara lah. Mana tujuan sebenarnya nak pastikan rahim dia tu, kandungan dia tu bersih. Bila bersih boleh. Sebab apa? Sebab Islam ni agama bertanggungjawab. Tidak agama menceroboh tak tentu kali, tidak lagu tu. Kalau dulu tunggu sehingga apabila bersih, ni hak kemudian ni tentu anak kita, dan kita bertanggungjawab terhadap dia. Gitu maksud itu tujuannya. Itu tujuan. Dan jelas nasab keturunan dia tu. Tidak kata tidak jelas. Walaupun di zaman dahulu ya orang tidak payah nak pastikan tak ada saluran ilmu, nak pastikan ni anak siapa. Dengan cara kawalan yang macam itulah zuriat ataupun keturunan manusia itu terpelihara, dapat dijaga. Jadi mula-mula sekali riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia kata Rasulullah SAW pernah mengutuskan satu pasukan, ba'than, satu pasukan pada hari Hunain ke Autas. Ke Autas. Lepas tu bertemulah dengan musuh, berlawan orang benarlah orang Islam. Orang Islam dapat mengalahkan mereka. Hasilnya mereka mendapat sekian ramai tawanan perang dari kalangan wanita. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah SAW ni moga sudah mengaji dah kan, pandai dah, beragama dah. Jadi dia rasa bersalah lah kalau nak menyetubuhi mana perempuan-perempuan masih ada suami dia, memang ada suami dia, bini orang. Dia rasa tak sedap lah. Walaupun dia tahu zaman jahiliah tak kisah, tak cara berlaku benda tu. Tapi bila Islam, lah bukan salah kan lagu mana? Lah bukan salah kalau buat lagu tu. Hak soal jahiliah dulu, cerita dulu, dia tahulah hak tu. Tapi hak ni setelah kita Islam lagu mana? Boleh kah? Nak setubuhi isteri orang. Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat, wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu minan nisa itu ataf, itu ataf kepada hak sebelum pada itu. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan seterusnya hak diharamkan kepada kita orang Islam diberkahwin. Mak, anak, tok tua, ni bila berlaku, mak cik, mak saudara, anak saudara bila berlaku. Termasuk wal muhsanatu minan nisa, isteri orang. Wal muhsanatu minan nisa ni bini orang lah. Bini orang secara sah, tak kira lah sah. Mana Islam menerima hak di kalangan kafir tu, kalau dia terima sebagai sah lah. Bukan mesti nikah cara kita, cara Islam. Mana orang kafir nak terikat dengan cara kita cara dia lah, cara masing-masing dalam masyarakat masing-masing. Tapi mereka terima cara lagu ni sah. Jadi dia kira bini orang. Kecuali bini orang pun tak apa. Yang ni apa yang dimiliki, yang ni perempuan yang dimiliki oleh tangan-tangan kanan kamu. Yang ni perempuan yang menjadi hamba sahaya kepada kamu walaupun dia bini orang, tak apa. Tu tak apa.
tidak termasuk dalam hak dilarang. Tidak termasuk dalam hak dilarang. Jadi maksudnya ialah isteri orang yang kemudiannya menjadi tawanan dan menjadi hamba sahaya, itu halal kepada mereka, yakni orang Islam lah, apabila habis iddah mereka. Yakni habis iddah. Bila habis iddah boleh lah, tapi kalau tak habis iddah tak boleh. Kena ambil kira iddah tu habis atau tidak, gitu. Dia berkenaan dengan hukum bini orang kafir bila ditawan jadi hamba sahaya lagu mana. Kalau dalam kitab kita ni muka surat 199, cuba tengok bawah tu, hasyiah bawah nombor 2. Qal Muwaffaq Ibnu Qudamah, dia kata kalau orang yang sudah menikah ni ditawan, orang kafir sudah menikah, ada bini, ditawan, dia ada 3 keadaannya dari segi hukum. 3 keadaan. Pertama, suami isteri itu ditawan. Suami isteri ditawan, maka nikah kedua-duanya tidak terfasakh, tidak terbatal nikah. Kalau kedua-duanya ditawan, tidak terfasakh. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Auza'i, Malik, Syafi'i dan Ats-Tsauri. Al-Laits bin Sa'ad mengatakan terfasakh juga, walaupun kedua-duanya ditawan, suami isteri ditawan, habis dah cerita. Bila ditawan dia jadi hukum lagu lain, terfasakh juga. Itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, perempuan sahaja yang ditawan, yang ni bini orang lah, bini orang kafir lah ni, kita kata musuh kita. Perempuan sahaja yang ditawan. Dalam masalah ni tak ada khilaf tentang nikahnya itu terfasakh. Terfasakh maksudnya terbatal, tak dikira lah. Kita tak ada nak melera ke apa, tak ada, tanpa khilaf. Ayat ini menunjukkan kepada saat ni, kenyataan saat ni, illa ma malakat aimanukum. Wal muhsanat tu bini orang, ma malakat aimanukum tu pun bini orang juga, tapi dia ditawan seorang. Gitu. Hak ni tanpa khilaf terfasakh. Jadi bila terfasakh, dia tak boleh nak kata apa bini saya awak buat ni. Nombor satu sekali kita akan tanya, demo buat dulu. Demo buat gitu juga. Apa nak tanya kita, tidak demo buat gitu juga. Yang keduanya, bagi kita hak kata tak boleh ni kalau bini orang ni, kalau tidak putus hubungan tu suami isteri tu. Kalau hak bini orang pun dia cerai kan boleh. Hak ni pun jadi terpasah juga. Jadi terpasah juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, lelaki sahaja yang ditawan. Dia ada bini, lelaki sahaja yang ditawan, bini itu tidak terfasah. Kahwin dia tu tidak terfasah. Tetapi Abu Khattab berkata terfasah juga. Inilah pendapat Abu Hanifah, mana terfasah juga walaupun lelaki seorang yang ditawan. Jadi itulah dari segi khilaf ataupun perbezaan pendapat ulama tentang orang yang tawanan saat ni, musuh yang ditawan saat ni, gitu. Tapi kata halal boleh pun dia kena istibrak dulu. Itu istilahnya, istibrak. Satu biasanya kita duduk dengar istilah istibrak tu dalam bab buang air kecil. Istibrak pastikan makna air kencing kita tu tubik betul, puas betul lah, maknanya kita mana kecing tu tidak kata lepas pada duduk titik lagi kena kain, kena seluar apa, tak boleh lah, tu kena istibrak. Satu lagi istibrak dalam bab ni, dalam bab nikah kahwin. Dalam bab nikah kahwin, di situ pun dia ada istibrak juga. Di sini maksud istibrak tu yang dipastikan rahim dia tu kosong, bersih, tidak ada kandungan lah daripada siapa-siapa. Tak cara lah kandungan tu secara haram ke ataupun halal ke, tak cara. Bahkan daripada orang kafir sekalipun
dia kira sah di kalangan masyarakat, dia sah. Itu kandungan anak dia lah, kira anak dia. Jadi kalau hamba saya ni istibrak dia lagu mana? Kalau hak mari kota sekali lah, sekali mari kota. Kalau hak berhaid lagi. Kalau hak mengandung, iaitu dia kena melahirkan kandungan tu, baru dah habis iddah. Itulah maksud habis iddah tu. Kalau hak putus iddah ataupun hak tidak mari kota, dia separuh daripada orang yang merdeka. Separuh daripada orang yang merdeka. Salah satu ashhur, mana 3 bulan. 3 bulan makna kalau separuh sebulan setengah, begitulah. Sebulan setengah. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin, 3 bulan. Wallahi lam yahidna, mana hak putus haid 3 bulan. Apa nama ni, iddah, habis iddah. Dah hak tak mari kota walaupun tidak putus haid, muda lagi kan apa-apa sebab dia tak mari kota, sama juga 3 bulan juga. Jadi kalau hamba, dia separuh, hukumnya separuh. Hukumnya separuh daripada orang yang merdeka. Dalam hadis ni kita dapati sejauh yang kita baca saat ni, dia berkenaan dengan hak masih ada haid dan hak mengandung saja. Hak kita baca saja. Jadi sahabat-sahabat tu berasa bersalah lah, berasa berdosa kalau nak menyetubuhi perempuan-perempuan tawanan tu, dengan sebab mereka ni adalah isteri kepada orang-orang musyrikin. Jadi lagu mana nak setubuh? Di sini gambaran, di sini menunjukkan orang Islam ni tidak gelojoh. Tidak gelojoh. Dia mikir, terutamanya sahabat, dia mikir salah ke tidak salah ke. Dia tanya hukum, tak jelas dia tak buat. Gitu caranya. Tidak kata ikut sera, cara lama, sebab dia tahu dah berapa banyak hak lama tu, cara lama, cara jahiliah tu telah dihapuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah dibatalkan cara tu. Itu hak dulu. Kemudian hak lain-lain pun kira-kiranya takut gitulah. Itulah taharraju tu. Berasa bersalah, berasa tak kena, berdosa ke Allah Subhanahu Wa Taala waktu. Jadi mereka tu orang zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, hukum dia nya terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak pun melalui Nabi. Jadi berhubung dengan bini orang ni hak ditawan, kemudian jadi hamba saya ni, dalam Quran sendiri sebut, iaitu mereka itu halal, tidak haram untuk kita setubuhi. Dan anak tu kalau dapat, anak siapa? Bin kita lah, bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Dan anak tu jadi merdeka dengan sendiri. Jadi merdeka dengan sendiri. Ini benda hak Islam lah berlakon. Hak orang kafir tak ada lah betul. Islam dia jadi merdeka dengan sendiri. Itu dari segi kelebihannya. Kalau dia kata teruk Islam ni buat hamba kau, dah mujur dia buat gitu. Sebab kalau cara lain, anak tu pakai anak cucu tu jadi hamba. Ni tak. Sabit dengan sabit mujur lah. Kalau dia tu nak cari piti, dengan jual beli hamba, dengan suruh dia buat kerja apa-apa, dia duduk relax, tidur ya di rumah. Semua hamba saya dia buat, boleh. Orang kafir buat gitu juga. Tapi dia tidak. Apabila dia menyetubuhi seseorang perempuan tu, hamba tawanan saat ni, dia ada keistimewaan. Keistimewaannya apa dia? Anak cucu dia jadi merdeka habis. Tak ada, sekat dia lah, meta lah, semeta je lah. Itu hakikatnya, yang tidak boleh didapati dalam sistem lain, dalam sistem perhambaan yang lain. Di situ dia akan apa? Beza Islam ni, walaupun dia guna juga sistem tu, tapi nampak dia tidak berapa kenal mengalu-ngalu, tidak mengalu-ngalukan sangat sebenarnya. Dalam keadaan terpaksa dan terdesak lah, supaya orang tidak berasa sedap hati. Kalau tidak sedap hati, orang kafir. Itu benarnya. Jadi halal kepada mereka apabila habis iddah. Hadis yang kedua,
Hadis yang kedua, iaitu daripada Abi Darda. Rasulullah SAW pernah dalam satu peperangan, dia tengok seorang perempuan yang sarak. Mujihan itu mana sarak, mana perut besar benar lah, perut besar benar, banyak bulan lah. Nabi SAW pun kata, kau tua dia ni menyetubuhi dia. Orang-orang pun kata, iyalah. Nabi SAW kata, hamam tu, aku serenok benar laknat, tapi buat apa dak? Serak je. Serak benar, tapi dak. Hamam tu makna serak benar. No. Tapi dia tidak apa. Takut tak apa hal lagi. Tak jelas molek lagi. Kalau sudah jelas, sudah tahu tak apa dah. Sebab masa tu kan terus gitu. Jadi ada yang siapa ada cerita Nabi tak kenal sangat buat lagu tu. Ada yang tidak siapa molek, ada yang tak tahu langsung. Tapi kok mana-mana perkataan ni menunjukkan dia tak suka sangat buat lagu tu. Dia tak suka sangat buat lagu tu. Iaitu bila sudah mengandung, kita kena tunggulah. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadh'na hamlahunna. Orang mengandung tu eddahnya, iaitu dia melahirkan kandungan dia tu lah. Itulah eddah dia. Jadi hukum ni serupa. Hak ni serupa je, hamba ke orang merdeka ke serupa. Serupa. Nabi SAW kata, aku serah benar nak laknat, biar laknat tu masuk sekali dalam kubur dengan dia. Maknanya laknat berpanjangan lah sampai ke mati, lepas ke dalam kubur dah masuk. Ini menunjukkan perbuatan yang seumpama ini adalah satu dosa besar, tak boleh buat. Itulah apa ni, penghormatan lah kita kata Islam beri kepada orang perempuan, dijaga hak dia tu, tidak dicerobohi, tidak dibuat sesuka hati sewena-wena, tidak. Kalau mengandung, walaupun dia sudah hamba pun tak boleh nak setubuhi. Misalnya kita kata dia mengandung baru 2 bulan, lambat lagi nak boleh kau berandung, kena tunggu. Kalau kita kata sarak benar dah, lepas seminggu lepas pada tu, apa boleh lah, suci dah lah dia. Cuma suci kesuci pun orang perempuan tu masih lagi dia apa ni, ada nifas apa tu, hak tu pula. Kalau nak kira dari segi nak nikah lah, kalau orang merdeka boleh dah akad nikah, boleh dah akad nikah. Dari segi hukumnya boleh. Misalnya seorang perempuan tu sarak dah lah sehari, 2 hari lagi mengandung, tiba-tiba suami dia mati. Suami dia mati, pahedah dia lagu mana? Bila menganak tu habis lah dah, boleh lah nak akad nikah. Pas kita kata akad nikah agak dia muka berdarah ke apa, duk tubik lagi ni, itu cerita lain. Tidak semesti nikah ni nak bersetubuh selalu, tidak semesti hak tu. Apa-apa yang gaduh gitu mah tak secara lah tu. Nanti orang mana tahu, takut dekat orang. Baik cepat-cepat lalu, sebelum apa nama ni, sebelum habis nifas ke apa tu, dah dia nak. Dari segi hukumnya boleh. Dari segi hukumnya boleh. Soal perempuan tu yang nak tak, kita kata gelenyar tak, nak juga menikah tu, padahal hanya baru bersalin, darah duduk keluar lagi, tak secara lah. Dia sendiri tu takkanlah dia nak bersetubuh dalam keadaan duduk sakit-sakit lagi. Itu cerita lain. Masalah itu masalah akad tu. Akad tu sah, boleh bila saja berada. Untuk lelaki tu tak bagi kubur lagi, duduk atas rumah lah, boleh dah akad nikah. Kalau nak kira dari segi hukum fiqh lah, lepas tu kita kata patut kau buat lagu tu, itu cerita lain. Itu cerita lain. Anak-anak hak suami tu ada lagi datang rumah, mayat tak tahu tak bagi kubur lagi, nikah dah tengok. Cara balas benar, benci benar lah. Itu dari segi hukum kayak tu, asas dia pada dasarnya boleh. Nak buat tak buat tu cerita lain. Waktu tu lagu mana dia akan memberi pesaka kepadanya, meninggalkan pesaka kepadanya. Mana dia tidak akan boleh nak beri pesaka kepada anak tu, bukan anak dia, anak orang lain. Ya kalau anak orang lain, macam mana kalau dia mati, ya si anak tu akan boleh pesaka, bukan anak dia. Ini perbuatan tak boleh lah, mana menghormati hak orang lain.
Mana kalau sesuami dia walaupun kafir pun dia tahu bini dia mengandung ni orang Islam, tak apa. Kalau boleh kepok-pok dia tidak akan ceroboh tak tu kalu. Dia tak akan ceroboh tak tu kalu. Suka-suka dia tenang hati. Bini dia tidak akan dia apa-apakan. Akan dijaga kehormatannya. Lepas tu kalau dia mari, dalam masa tu dia mari, dia masuk Islam, tak susah. Itu bini dia. Itu bini dia. Itu salah satu cara Islam dakwah tu, tidak langsung. Kalau mari boleh ke dia. Jadi kalau sudah jadi hak orang pun boleh. Hamba seseorang yang merdeka, dia boleh ada bini hamba, boleh. Bini, bukan hamba saya. Hamba saya suku, kalau dia nak buat bini pun boleh. Dia nak buat bini hamba tu, boleh. Kalau tak sewa bini, kalau hamba tu hak dia sendiri, tak apa, boleh. Kalau hamba tu hak orang lain, tak boleh. Itu dari segi hukumnya. Jadi benda ni kita duduk cerita-cerita ni benda hak tak ada. Benda hak tak ada, tak ada berlaku dalam masyarakat. Tapi oleh kerana tadilah, sebab ada dalam kitab ni ada semua, dan kita tahu hukum tu tidak masuk. Tidak masuk. Sebab senjata tadilah, parai tadi 50-60 tahun duduk sipai tempat tidur, tapi sipai itu tak ada guna. Oleh itu ni, tapi ada. Bagaimana dia akan mewariskannya? Mana dia tidak akan boleh bagi pusaka. Itu bukan anak dia. Pusaka ni kalau anak, ni anak orang lain. Jadi maknanya hubungan-hubungan tadi itu hubungan yang khusus. Hubungan antara lelaki dengan perempuan ni hubungan yang khusus. Tidak boleh sewenang-wenang sesuka hati. Hak orang lain ada dalam perut tu mana kita ceroboh tu, tak boleh lagi. Kalau hak kita baru tak apa. Siapa beranak pun nak setubuh, tak apa. Kalau hak kita, bini kita, hamba sahaya kita. Tapi kalau hak orang tak boleh. Jadi kalau orang kafir pun dia fikir, bagus Islam. Tengok, dia jaga tu kehormatan seseorang perempuan, dia jaga bini orang siapa gitu. Kalau kita di kalangan kita, moga pupuk dia pun buat juga. Kalau kita tak ada cara berlaku tu semua tu, dia akan mikir. Jadi tidak halal kepada dia. Bagaimana dia akan jadikan anak tu khadam atau hamba akan datang, sedangkan tidak halal. Tidak halal, jadi tak boleh lah. Nak kata buat hamba pun tak boleh juga. Sebab ada kemungkinan, sebab dia meragukan lah, keadaan meragukan. Keadaan meragukan tu ada. Jadi Nabi SAW tak berilah rekah cerita tu. Bukan di sini maksud dia menyetubuhi perempuan yang mengandung tu tak boleh. Bukan. Boleh. Hak ni hak tak boleh ni kalau mengandung, kandungan tu hak orang. Kalau hak sendiri, bini kau ataupun dia tu hamba saya, tak apa. Hadis ni tidak nak royak, nak marah orang bersetubuh ketika bini dia mengandung. Tidak. Hak ni nak royak cerita lain ni. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, dia memarfu'kan hadis ini. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berhubung dengan Sabaya Autas, yakni perempuan-perempuan tawanan perang Autas, mana tidak boleh diwati, disetubuhi atau dijima perempuan yang mengandung selagi dia tidak melahirkan anak. Selagi tidak melahirkan anak tak boleh kalau dia mengandung. Itulah mana edah dianya apabila dia mana habis tempoh tak boleh tu. Bila, selama mana? Bila dia bersalin. Bila dia bersalin, bolehlah. Boleh pun bukan mana boleh tu disuruh kita dalam keadaan darah gapo nifas gapo tu
Apa ni, kita betul tidak suruh gitu. Cuma dari segi hukumnya boleh dah. Dari segi itu. Sebab ada juga orang yang tak ada gapo-gapo pun yang tidak sakit, mana tak ada gapo-gapo. Dan yang tidak mengandung sehingga berhaid satu kali. Sekali ya. Sekali ya. Kalau apa ni, orang merdeka dia 3 kali. 3 kali suci kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dah hak serupa dengan dia, hak sependapat dengan dia tu 3 kali mari kotor. Apa ni, salasata quru yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi 3 quru. Quru tu apa makna? Imam Syafi'i kata quru tu dengan makna suci, 3 kali suci. Imam Abu Hanifah kata quru tu dengan makna 3 kali mari kotor. Sebab dalam bahasa Arab tu dia ada 2 makna tu. Makna lafaz tu orang panggil lafaz mustarak, lafaz yang dikongsi oleh beberapa makna. Jadi hak mana masing-masing terjeh lah. Apa yang Imam Abu Hanifah kata ia dikiranya 3 kali suci, maksud quru itu ialah mari kotor. Salah satu bukti sokongan dia mari hadis ni lah. Ni perempuan yang tidak mengandung sehingga dia mari kotor sekali, dia tidak kata dia suci sekali, mari kotor. Maknanya dia ambil kiranya maksud quru di situ ialah mari kotor. Bukan suci. Sebab sini dia sebut mari kotor. Ini antara sokongan bagi hak dia lah. Orang lain hak tidak berpendapat, jadi dia cari sokongan lain. Itu masalah ijtihad lah, tak apalah. Ke mana-mana. Orang Syafi'i pula kata hak dia mau pegang hak ni lah. Kalau nak kira dah, kita boleh buat dalil kita bahawa suci. Sebab kalau kata 2 kali 3 kali suci, tidak semesti 3 kali kotor. Main kotor 3 kali suci, tak ada kali yang ketiga mari kotor suci. Sebab apa? Hamba ni kan dia bagi separuh. Hamba ni hukum dia separuh daripada orang merdeka. Kalau satu dia separuh daripada gapo? Daripada 3 ke daripada 2? Daripada 2 baru satu. Jadi maksud di sini hak sebenarnya kira kuruk tu suci, kata dia, bukan mari kotor. Sebab kita perhati kepada dia kata mari kotor sekali. Kalau sekali dia separuh kepada 2, bermakna 2 kali mari kotor pun sudah boleh dah, asalkan 3 kali suci. Asalkan 3 kali suci, habis dah edah dia. Sebab apa? Dia tengok sini juga. Itu pandangan fuqaha lah. Imam-imam mujtahid dia perhati. Ni dia buat dalil dia. Dia kata aku pun ambil situ juga dia. Aku pun faham situ juga. Masing-masing. Seterusnya riwayat daripada Ruwaifi' bin Thabit Al-Ansari. Ni Hanash. Ni cerita dia. Dia kata Ruwaifi' ni pernah berdiri berucap di kalangan kami. Mana kecek tu berucap tu dalam keadaan berdiri. Dia kata, aku hanya nak ayat pada kamu ni hak aku dengar sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata pada hari Hunain, iaitu apa dia kata? Tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menyiramkan airnya di tanaman orang lain. Maksud baginda ialah mendatangi ataupun menyetubuhi perempuan-perempuan yang mengandung. Itu maksud sirah tanaman orang tu. Maksud sirah tanaman orang tu sirah lagu mana? Sebab apabila seseorang itu bersetubuh, dia akan keluar air mani ke apa tu. Itu macam air lah yang menyirami tanaman dan menyirami hak dalam kandungan tu. Hak dalam kandungan tu tidak halal. Jadi kalau seorang perempuan tu sudah mengandung, mana orang lain sudah tanam dah lah, sudah hidup dah, kita kata tanaman orang tu.
biar dia lah siranya, itu tuan dia. Apa yang kita ni pula? Kira-kira gitulah. Bukan makna kita kalau tanaman orang kita nak tolong sirah tanaman dia tak boleh. Itu boleh. Tu. Ini bahasa kiasan dia guna. Bahasa halus. Beradab. Bahasa kiasan. Kalau hak tanaman sungguh ni, apa molek dia mau rajin lah. Nak sirah tanaman kita. Hak ni maksud lagu lain. Maksud sirah tanaman ni. Gitu. Hak orang tiba-tiba kita beri. Apa ya dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata sirah tanaman orang. Sirah tanaman orang. Kalau tanaman kita sendiri, tak apalah. Sebab tu kita kata tadi, kalau bini tak apa ketika mengandung pun nak bertumbuh tu. Walaupun kita kata anak duduk gerak dalam perut, itu tak cara tu. Boleh. Dapat apa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam guna sirah tanaman. Apabila sirah kan dia segar. Dalam Muwatta Imam Malik ada sebut. Dia jadi segar. Anak dalam perut tu kan dia jadi segar apabila mendapat siraman. Apa jadi segar? Dah dia isteri tu, apa ni, perempuan tu, dia mendapat semacam kepuasan kan, semacam kepuasan. Jadi hak tegar jadi kendor, jadi tenang. Itulah kesukaan. Jadi benda tu, perasaan dia tu sapa kepada anak dalam kandungan dia, sapa. Serupa dengan kalau tanaman disiram dia jadi segar. Ni pun dia segar je. Dengan sebab itu tak apa. Asalkan jangan mudarat, sudahlah. Jangan mudarat tu kena jagalah. Kalau tidak, pada asasnya tak apa. Kalau tanaman sendiri, bila dia kata tanaman orang, hak tu tidak halal. Kalau tanaman sendiri halal lah, tak apa-apa. Daripada sinilah tanaman orang ni hak halal ke atau hak tidak halal, hak sah ke atau tidak sah. Tanaman orang, takut tanaman tu hak tidak sah lah. Tak cara hak tidak sah, cara berzina, cara apa pun kita kena melera, kena jaga. Itu tanaman orang, tak boleh. Cuba tengok muka surat 205 nombor 2 bawah. Sama ada tanaman itu tanaman halal ataupun haram. Orang kafir ni pun, dia walaupun dia tidaklah sekemah kita, tapi dia tahu cara dia. Hak ni sundal, hak ni cara betul, hak ni cara apa nama ni, jalan, dia tahu. Pelacur, dia tahu. Jadi bila dia berkahwin, dia jaga cara-cara dia tu masing-masing. Jagalah hak ni bini dia untuk suami dia untuk isteri dia. Cara dia tu ada, hak tu dikira sah, halal lah, halal pada dia. Kalau nak kira halal sebab kita, tak lah mana dia terikat dengan syariat. Dia tidak Islam lagi, tapi kita kena hormati hak tu. Tapi kalau kata hak tidak halal, hak haram, mana cara berzina, perempuan tu mengandung tu hasil perzinaan, itu haramnya. Di sisi orang kafir pun sama-sama, dia tak suka juga lagu tu, tak betul tu dia kata buat lagu tu. Itu maksud haram. Kalau nak kira haram ke apa, tak ada makna kepada pupuk dia tu haram kita Islam ni. Tapi manusia semula jadi dia, dia jaga benda-benda lagu tu, dia tidak suka juga. Manusia kalau fitrah dia tidak terhapus lagi, kesucian jiwa dia semula jadi asal, dia tak akan suka. Sebab tu dia kata agama Islam ni agama fitrah. Dia tak akan suka. Tak ada orang kafir dalam dunia ni kata bini dia memolek baru, ikutlah bebas dengan siapa-siapa. Tak ada lagu tu. Kalau sudah kahwin, kalau lagu tu apa istimewa jadi suami isteri? Tak payah jadi suami isteri lah. Dah kalau tidak khusus, tak ada istimewa lah. Apa kelebihannya kamu bagi mas kahwin gitu banyak? Apa kelebihan? Apa kelebihan pula kamu nak bagi nafkah ke dia, nak cara ke anak? Dah kalau dia ikut serah, tak ada kelebihan tu. Begitu juga si isteri tu. Makna kalau nak ada pun boleh pun kita kata menikah ramah dalam kawalan, masih lagi dalam batas yang dibenarkan, maklum. Bini dia seorang lagi tu maklum, tidak kata kursi, tak ada. Gitu. Jadi boleh. Ni hak ni hak halal atau haram tak kira. Ini menunjukkan kata dia isyarat kepada harus berkahwin dengan hubla, dengan orang perempuan yang mengandung, hak buting. Boleh tidak nikah. Wa bihi qala ulama'una. Inilah pendapat ulama-ulama kita. Boleh nikah dengan orang hak mengandung.
harus walaupun daripada hasil perzinaan, harus nikah dengan hak mengandung. Cumanya haram mewatinya, haram menyetubuhinya, bersetubuh dengannya, itu haram selagi tidak melahirkan kandungan dia. Tak boleh. Nikah boleh, tapi nak bersetubuh tak boleh. Kalau bersetubuh juga dosa lah, dosa lah. Tapi tidak jadi zina, tidak jadi zina. Muka dia akad nikah tu. Lepas tu dosa besar, tak boleh. Tak boleh. Tapi sekadar nak menikah boleh. Sebab apa? Sebab apabila bersetubuh termasuk dalam hadis ni lah, sirai tanaman orang. Hak tak bolehnya sirai tanaman, bukan tak boleh nikah. Baik, kalau orang yang berzina tu dia sendiri yang menikah, dia berzina, telanjur lah kita kata, dengan seorang perempuan tu dia mengandung. Apa mengandung nak ke mana? Dia nak nikah dan dia nak setubuh, boleh ke tidak? Boleh. Pasal apa? Itu bukan tanaman orang lain, tanaman dia sendiri. Walaupun hak haram pun, hak kemudian tu jadi halal dalam menikah dah. Itu beza. Hak kemudian selepas akad nikah dia boleh, tapi kalau orang lain tak boleh. Hak saat ni sebab atas butir itulah siram tanaman orang lain. Tapi kalau siram tanaman sendiri tak apa, boleh. Sebab apa? Li'annahu yasqi zar'ahu, zar'a nafsihi. Sebab dia menyiram tanamannya sendiri. Itu alasan dia. Daripada hadis tadi, sebab dia siram tanamannya sendiri. Kadza fi ta'liqil mubajjad. Dia petik daripada kitab syarah Muwatta Imam Muhammad, namanya At-Ta'liqul Mumajjad alal Muwatta lil Imam Muhammad. Nama pengarang dianya Maulana Abdul Hayy Al-Lakhnawi. Tu orang alim besar dia ni. At-Ta'liqul Mumajjad ni alim besar, tapi mati muda, 38 tahun. Dia mengarang kitab punya banyak. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah pun banyak tahqiq kitab dia, ulama besar. Di sini pun dia ambil daripada situ juga. Sebab apa mati 38 tahun? Adalah orang-orang tak suka bui racun ke dia, mati. Mati kerana racun. Itu dia. Tak apalah, ringkas cerita. Dan tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian an yaqa ala imra'atin minas sabyi hatta yastabri'aha. Tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia pakai waktu. Sebab hak ni asas agama ni, asas agama, percaya kepada Allah, hari kemudian. Hak ni ada belakang, hak mana-mana, agama mana, daripada tu ada lagi pun ada. Kalau kata agama ni mesti ada. Ini rukun utama, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian. Hak Nabi tu dia tukar-tukar. Ketika zaman kita Muhammad Rasulullah, zaman Musa Rasulullah, tukar-tukar. Tapi hari kemudian support Allah, support. Sebab tu dia sebut ni. Dan nak ingat, ni kena ingat kepada Allah yang menjadikan kamu, bukan main-main ni. Lepas tu setiap manusia ni akan dihadap kepada Allah di hari kemudian nanti. Ni benda ni tidak habis sini. Sebab tu dia sebut Allah dah hari kemudian. Kena beringat benar. Mana benda ni benda besar lah tu. Kalau dia disebut lagu tu benda besar lah tu. Kalau buat juga langgar, buat apa ni, dosa besar. Dosa besar. Dia kata an yaqa ala imra'atin, asa waqa'a yaqa'u, jatuh. Bukan jatuh, bukan rebah, menyetubuhi. Itu maksud wiqa'. Waqa'a yaqa'u wuqu'an, mana jatuh. Tapi kalau waqa'a yaqa'u wiqa'an, setubuh. Masdar dia situ bezanya. Dari segi kata madhi dia, mudhari' dia setubuh. Lepas tu dia ala, ada ala pula.
Masdar dia wiqa, bukan wuku'. Kalau wuku' mana jatuh. Sini dengan makna bersetubuh. Sebab kira-kiranya macam jatuh rebuh gitulah. Macam jatuh bila orang bersetubuh tu kan, gitulah kira-kiranya. Sebab itulah dia diguna perkataan tu. Jadi tak boleh selagi dia kita tidak pastikan kandungannya itu suci. Nak pastikan kandungan suci beranak, jelas lah, tak ada lah, tubik dah lah. So kalau hak hak tidak beranak, hak mari kotor, bila dia mari kotor tu tanda bersih lah. Sebabnya kalau perempuan tu mengandung, dia tidak mari kotor, berhenti. Kalau mari kotor tu mana tanda bersih, tubik habis, tanda bersih. Dan tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menjual maghnaman, harta ghanimah, harta rampasan perang, sebelum ia dibahagi. Tak boleh. Kita tak boleh kata ya tak ya pun kita akan dapat juga. Moga kita terlibat dalam perang juga kan. Jadi kita terlibat dalam perang juga. Jadi kita nak ambil dululah. Ya tak ya pun kita akan dapat juga. Tak boleh lah gitu. Dia kena dibahagi secara sah, baru boleh. Hak ni hak orang ramai. Hak orang ramai. Kita tidak tahu balik belakang tu gapo dia. Kalau serah kepada ketua nak fikir lagu mana, gapo dia hak perlu, lagu mana pembahagian tu. Jadi susah kalau kita duduk ganggu tengah-tengah jalan lagu tu. Hak ni kita duduk nampak ghanimah saja, harta perang. Apa kita tak ada perang, tak ada kena-mengena. Ada. Kalau kita makan gaji pun lagu tu juga. Makan gaji dengan kerja ataupun dengan syarikat ke persendirian, ikutlah. Kerja dengan orang sama. Memang kita kerja situ. Kita kata ya tak, ya pun kita akan dapat juga. Lepas tu kita telah bagi curahkan tenaga kita mengajar misalnya. Kita mengajar dah, ataupun kita buat kerja nak hari pergi kan. Habis bulan, jak pagi, pagi petang orang buat kerja. Jadi kita berhak lah. Kita pun nak ambil sendiri. Tak boleh. Salah. Dia kena dengan kebenaran, dengan pengetahuan ketua pemimpin. Kalau tidak jadi kocah. Ni nak suruh jadi tenang lah, berjalan dengan molek, teratur molek. Inilah dari segi pengurusan dalam Islam. Tak boleh ikut serah gitu, tak boleh, kocah habis lah. Nak atur lagu mana? Jadi untuk memudahkan pengurusan dan apa ni biar berjalan secara teratur, kita kena serah kepada pemimpin, orang yang bertanggungjawab, orang yang berkenaan. Kalau dalam syarikat persendirian, tu dia. Kita tak boleh nak ambil senyap-senyap gitu. Salah. Cuma mungkinlah tidak termasuk dalam bab curi. Setengah-setengah ulama dia buat kesimpulan tak termasuk, mungkin dia ada hak juga. Tapi setengah-setengah ulama kata tak boleh, ni atas dasar ni nah. Ni tidak halal. Tidak halal, tak boleh ke mana-mana pun. Sebab kita tidak tahu gapo dia hak nak berlaku, gapo dia hak diutamakan. Kita tidak tahu. Jadi tak boleh mudah-mudah lah, tak boleh. Apabila kita kerja dengan orang, tak secara lah dia, bukan masalah orang Islam. Kalau kita kerja dengan orang kafir pun serupa amanah, itu masalah amanah. Kerja tu tak boleh nak buat tak betul kali. Kecuali lah kalaulah dia tu tak cara, tak bagi gaji molek, berapa lama dah buatnya, itu lain lah. Itu lain lah. Itu pun semoleknya penyelesaian bukan dengan cara bala, bukan dengan cara berkata, kita kata itu penyelesaian yang tidak baik, dengan cara runding, dengan cara bawa kepada mahkamah, kepada apa, hak itulah yang diterima oleh Islam. Sebab apa? Nak suruh amal, kalau tidak tak amal. Kalau lock pada masing-masing. Jadi hak kita nak sebenarnya, hak berkaitan dalam hadis ni ialah yang pertama, iaitu tidak halal kepada seseorang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian menyiram airnya, mana menyirami airnya di tanaman orang lain. Hak tu je. Tak boleh. Dua lah. Yang kedua tu salah lagi. Yang pertama berkenaan dengan yang mengandung. Yang kedua tu kalau tidak mengandung, kena pastikan dia mari kotor dulu. Ini kalau hamba.
Kalau orang merdeka, kena habis, tak boleh lah, tak habis edah lagi tu. Nak akad, nak apa, tak boleh, haram lah. Supaya lah, ni hak hamba ataupun tak pandai. Kalau orang merdeka, sama juga, dia kena habis edah dulu. Kalau orang merdeka, ialah sebab kata tadi lah, 3 kali suci ataupun 3 kali mari kotor, barulah habis edah dia. Sebelum pada tu haram, akad nikah tak boleh. Nak setubuh dan apa, lagilah tak boleh. Memang tak boleh berlaku. Tapi sekadar sindir-sindir ada dalam Quran apa tu. Sindir nampak kita kena, tak apa, bukan akad tu waktu tu, menampakkan yang kita kena ke dia, biar dia sifat dia kali nak kali kita, biar dia sifat gitu. Takut-takut, mana tahu takutnya berebut dah. Jadi tak ada terlepas kita. Jadi kita boleh sekadar tu isyarat-isyarat gitulah. Tak salah. Itu tak salah. Tapi nak akad nikah, itu tak boleh semua. Seterusnya riwayat daripada asal lagi, dia kata hatta yastabri'aha bihaidatin. Tadi dalam riwayat sebelum pada ni hatta yastabri'aha sahaja, dia tak ada sebut bihaidatin. Riwayatnya riwayat lebih kurang samanya. Dalam riwayat ni dia ada sebut bihaidatin, yakni dia dipastikan kesucian rahim dia tu dengan berlalu satu haid. Jadi dia sebut gitu. Sedangkan dalam riwayat sebelum pada ni tak ada sebut satu haid. Dan ada tambahan dalam riwayat ini, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dia janganlah naik binatang daripada harta faid orang-orang Islam, sehingga bila binatang itu jadi guruh letih dah, sakit kau gapo kau, barulah dia atas kelik. Janganlah gitu. Janganlah gitu. Jadi di sini maksudnya zaman dulu kenderaan ni dia berupa binatang, unta, kuda dan sebagainya. Jadi dia sebut dabatan. Tapi maksud di sini ialah kenderaan. Kenderaan tu kalau hak orang ramai, hak kerajaan, fai'il muslimin tu asalnya di zaman Nabi SAW. Dia kalau perang tu tak sampai ke peringkat perang lah. Orang kafir lari dah. Kafir lari, menyerah diri kau, tak ada perang. Jadi harta rampasan tu dia ambil tu dia panggil faid. Tapi kalau dengan perang orang panggil ghanimah. Tu beza je. Kalau ghanimah hak tadi, maghnam tadi sebut dah tak boleh, sebelum dibagi tak boleh juga. Hak ni harta faid. Ataupun harta hak kerajaan lah, kita kata sebenarnya. Kalau hak zaman kemudian ni mana perolehan kerajaan, pemerintah. Walaupun kita tu terlibat dengan kerajaan, kita kerja dengan dia, kita tak boleh nak mana-mana guna kita tak boleh. Kecuali untuk kerja dia lah. Kalau untuk kepentingan peribadi tak boleh. Jadi hak ni kalau kerajaan kau, kalau syarikat kau, kalau apa serupa serupa. Tidak kata khusus dengan harta faid saja hak lagu tu, tidak. Mana kalau harta tu harta orang ramai tak boleh, buat main-main tak boleh. Mana naik tu siapa letih lah, siapa kuruh binatang. Kalau zaman dulu dia binatang. Kalau sekarang ni siapa punuh lah, punuh kau tu, punuh kau ni, botok tayar kita kata botok tayar kereta bawa gimana, lepas tu baru tinggal. Hak dia buat tu bukan untuk kepentingan kerajaan, kalau kerajaan lah, ataupun syarikat kau, gapo-gapo kau, bukan kepentingan tu. Kalau dengan kerana kepentingan tu dan ada kebenaran, tak apa. Tapi kalau tak ada kebenaran, tak boleh. Ini ajaran amanah. Amanah dia hal ini tidak khusus dengan orang Islam. Kalau ketua kita, bos kita tu mana orang kafir pun kena jaga. Super. Dan
Orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, janganlah dia pakai pakaian daripada harta faid orang-orang Islam. Supaya tadi lah, jangan ambil lah. Jangan ambil tak tu kalau gitu, tak boleh. Kalau kita kerja di hotel misalnya, kerja di hotel kan banyak kan makanan dia, kau tu ni gula, susu kau gapo tu kau lebih. Kita nak ambil senyap-senyap, tak boleh. Salah. Tapi kalau dia benarkan hak lebih itu tak apa, baru boleh. Dia kena ada kebenaran khusus. Tanpa kebenaran tak boleh. Walaupun kita kerja dengan orang kafir sekali, tuan hotel tu orang kafir sekalipun, kalau tuan hotel tu orang Islam, lagilah ada dua hak. Kalau tidak, orang kafir pun tak boleh. Tak boleh nak ambil satu kali, kecuali dengan kebenarannya. Dan masalah tuan, masalah bos, masalah dia pun kena fikirlah juga. Kalau dia tidak bui lagu tu, boleh jadi bazir saja. Baik dia bui lagu tu, boleh pahala kepada dia. Kena fikir juga dari segitu. Tapi kalau dia boleh simpan lagi benda tu, lebih menjimatkan, dia tidak payah kena beli pula, itu terpulang kepada dia. Mana kita tahu tu dia nak lagu mana, yang mana-mana kita. Sebab tu jadi tak boleh tu. Benda tu zaman sekarang ni boleh simpan, boleh buat dalam peti. Tidak seperti itu, jadi busuk. Zaman sekarang ni tidak boleh simpan. Takut tu dia nak simpan, kita dah ambil dah wakil. Lagu ni lah tokai jadi bankrupt. Pasal anak buah tu bersikap lagu tu. Padahalnya Nabi SAW sudah ajar dah dalam hadis. Banyak lagu ni banyak lagu ni. Jadi pakaian pun tak boleh ambil mudah-mudah, ambil tak boleh dengan kebenaran. Kita nak pergi mana-mana, di hotel dia siap pakai tuala, kita ambil wak kelik, boleh. Kena minta apa? Gapo-gapo buku kau ada dalam minta. Tak apa kalau dia bui, tak apa. Jadi tidak semesti tuan dia, pekerja dia tahu boleh bui ke tidak, dia tahu dah. Dan sampai sekarang mudah, kalau tuan dia tak ada pun, dia hello dah, boleh kau nak dia bui tak apa. Kecuali kalau dia sudah kata dah boleh, boleh, tak apalah, pekerja tu boleh bui lalu. Sebab itu salah satu cara nak dakwah juga. Misalnya kalau dalam hotel kita letak Quran, terjemahan, gapo, mari orang luar mari duduk, dia nak, boleh ambil, boleh baca agli. Bukan nanti nak suruh baca situ. Itu salah satu cara nak dakwah orang juga. Jangan dikira jangan dikira. Tapi kok mana-mana pun dia terhenti kepada tuan dia. Kalau tuan dia tidak benar, kena beli suku semua. Tak ada belah mana, ambil buat saja je, bukan guna mana pun. Itu terpulang kepada tuan dia. Tuan dia lebih tahu. Kena minta izin, kena lagu mana-mana, dia mengikut cara dia lah. Kalau tidak, tak boleh. Nak ambil orang, tak boleh. Supaya juga kalau kita kerja kerajaan, nak pinjam gotu, projektor gotu ni, hak kerajaan, dia tulis situ. Salah. Kalau nak kira, salah. Salah. Kita kena dapat kebenaran. Untuk kerja dia tak apa. Itulah maksudnya fai'il muslimin. Itu bukan makna harta faid sepoza meri itu mana nak ada dah. Harta tu hasil gotu-gon itu secara umumnya kadang-kadang dalam istilah ekonomi Islam ni dia guna sebagai faid juga. Harta umum, harta awam, faid. Sehingga apabila sudah buruk, pakar ke dia sudah buruk, baru harta. Ni terbiak tu. Dia tidak anggap hak dia je harta juga, tapi harta pun setelah teruk tu. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Abu Daud berkata al-haidah laysat bimahfuzah. Ni dalam riwayat ni hak ada hatta yastabri'aha bihaidatin. Hak ada bihaidatin itu tidak mahfuz. Hak tu tidak sahih. Hak adanya super riwayat sebelum pada ni lah. Hatta yastabri'aha, tanpa ada bihaidatin itu. Padahal kalau ada bihaidatin pun tidak salah. Memanglah kena tunggu sekali mari tapi tak boleh. Ini masalah riwayat, amanah dalam bab riwayat pula. Dalam bab riwayat, kalau perawi yang asal dia asal tak ada kata, kita tambah, tak boleh. Tidak mahfuz hak tu tidak sahih. Walaupun memanglah istibrak tu berapa kali suci, berapa kali mai kata, sekali. Memanglah. Tapi tak boleh nak tambah. Jadi dikatakan sini siapa dia?
Yang kelirunya iaitu perawi dia Abu Muawiyah, dia tu keliru. Ataupun dia tambah, mana idraj lah. Ini idraj daripada dia. Idraj ni mana dia masuk nak royak istibrak tu, pastikan suci tu selama mana. Dia faham berdasarkan riwayat-riwayat lain, sekali mari kota, jadi dia pun tambah. Padahal riwayat asal tak ada dengan tambahan tu, hanya ada hatta yastabri'aha sahaja. Bermakna hak ni perkataan bihaidatin ini idraj, mudraj daripada Abu Muawiyah. Hak ni tidak mahfuz. Lagu ni lah dikatakan tidak mahfuz, hak asal tu tak ada. Jadi orang keliru seseolahnya macam Nabi sendiri kata, padahal Nabi tak kata lagu tu. Nabi kata hatta yastabri'aha saja. Walaupun betul dah, walaupun kita kata maksud yastabri'aha tu bihaidatin lah, tetapi tak boleh, biar jelas. Biar jelas. Misalnya nak jelas tu lagu mana? Hatta yastabri'aha yakni bihaidatin, atau ai bihaidatin. Dia kena kata begitu, baru tidak keliru. Tadi kan ada yakni gapo tu ada tadi. Lagu tu tidak keliru lah. Tadi mana dah? Dia kata an yasqiya ma'ahu zar'a ghairi yakni ityan al-habala. Dia sebut yakni. Tu tak apa, tak keliru. Sebab dia nak mentafsirkan maksud sirai tanam yang orang tu kepada dia. Maksud dia nya gini. Jadi ini kata-kata perawi tidak keliru, tidak Nabi mentafsirkan sendiri dah. Bukan Nabi tafsir. Ini tak keliru. Adapun hak kemudian ni dia tidak kata yakni, jadi mengelirukan seolah-olahnya Nabi kata. Tu benda. Jangan dia bab ilmu amanah ni benda lagu tu walaupun betul pun tak kira. Dia kena serupa hak asal. Itulah bendanya. Dan Imam Abu Daud sebut benda-benda lagu ni untuk peringatan lah, barulah orang ramai ni tahu benda ni amanah. Dia kena cermak sungguh, dia kena royak belaka. Sebab apa? Dia berkait dengan Nabi SAW. Dia tidak kata, jadi kita seseolahnya kata, dia kata. Tak boleh lah gitu. Itulah kena cermak walaupun sepatah. Kemudian kita pergi kepada bab fi jami'in nikah, bab yang merangkumi pelbagai hadis berkaitan dengan nikah kahwin lah. Sekat tu lagi malam ni. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Subhanallah.